Dia terasa di kepala dia seolah-olah macam ada sesuatu yang usap-usap kepala dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video ni, dan yang mana baru di channel ni pun saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barakah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda semua 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama, tapi sebelum tu, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Syahrin. Kisah ni berlaku pada tahun 2016. Encik Syahrin ni, dia bekerja di sebuah syarikat pembekal barangan-barangan logam. Yang mana HQ dia ataupun ibu pejabat dia terletak di Shah Alam, Selangor. Dia pun tinggal di Shah Alam lah. Cuma di bawah syarikat tempat dia bekerja ni, ada banyak kilang-kilang logam ataupun kilang-kilang besi yang kedudukan dia terletak di seluruh tanah air. Ada di Johor, ada di Kedah, ada di Perak, ada juga di Pantai Timur lah. Jadi dia pula dalam company ni, dia bekerja sebagai juru audit. Dia akan pergi di setiap kilang-kilang ni, dia akan cek daripada segi kawalan stok, daripada segi tempat kerja, persekitaran kan, selamat ataupun tidak, banyak lagi lah yang dia perlu cek dalam skop kerja dia ni. Kejadian seram ini berlaku apabila dia dihantar untuk bekerja di Terengganu untuk melawat satu kilang di sana. Dia pergi berdua bersama dengan seorang rakan dia, juga juru audit. Jadi bila dia sampai saja ke Terengganu, macam biasalah kan, dia kena carilah hotel untuk dia tidur kan, untuk beberapa hari lah sepanjang dia berada di sana. Tapi disebabkan waktu tu boleh katakan tengah bulan jadi ada kekangan daripada segi kewangan. Sebab dia kena bayar dulu hotel tu, baru dia boleh claim balik dengan company dia. So dia berbincang dengan kawan dia ni pula memang orang Terengganu. Kampung dia dekat sana. So dia kata, apa kata macam ni lah, engkau pun tak ada duit kan, so better kau duduk dekat rumah aku je, dia kata. So kawan dia cakap, engkau ada rumah dekat Terengganu? Adalah, aku kan orang Terengganu, dia kata macam tu. So okey lah, rumah kau kat mana? Tak jauh pun daripada kilang tu. Okey. Dia pun ambil keputusan untuk tinggal dekat rumah kawan dia ni lah. Rumah kawan dia ni, dulu sewaktu dia bekerja di Terengganu, dia tinggal dengan arwah isteri dia. Isteri dia dah meninggal dunia lah. Jadi apabila isteri dia meninggal, dia minta tukar, keluar daripada Terengganu. So tu yang dia kerja dekat Shah Alam tu. Jadi bila sampai saja dekat Terengganu tadi, dia pun singgah dekat rumah tu apa semua. Tapi kawan dia cakap, kawan dia tak tidur dekat rumah tu. Sebab kawan dia nak balik rumah mak ayah dia lah, yang juga tak jauh daripada rumah dia. Alang-alang dia dah sampai Terengganu, baik dia macam balik kampung lah kan, jenguk mak ayah. So kawan dia kata, tak apalah kan, janji aku ada tempat tidur. So dia pun tidurlah dekat rumah tu. Kejadian ini berlaku pada malam tersebut, yang mana waktu tu dia baru saja selepas solat maghrib. Lepas solat maghrib, dia macam rehat lah kan, tengok TV. Sebab rumah ni lengkap, ada peti ais,
Ada TV, ada sofa, ada aircon dekat bilik hadapan. Bilik utama dia ada aircon. So memang lengkap lah kan. Lepas dia solat maghrib ni, dia pun menonton televisyen. Tengok TV sambil tu dia relax-relax. Dia pun fikirlah besok dia nak kena pergi kilang, apa yang dia perlu buat. Dalam masa dia tengah tengok TV ni, dia fikir apa yang dia kena buat besok. Tiba-tiba dia diganggu dengan satu bunyi daripada arah dapur. Yang mana korang bayangkan ibaratkan macam ada meja makan, meja kayu macam ni, ada sesuatu benda yang bergerak, bunyi benda bergerak di atas meja tersebut. Contohnya macam cawan ni kan, dia macam bunyi macam macam benda bergerak kan. So bila dia terdengar tu, dia mula ada orang ke kat dapur? Macam tu. Sebab setahu dia memang seorang lah dekat rumah tu. Jadi dia pun bangun daripada duduk dia pergi ke arah dapur. Tapi dapur waktu tu gelap. Jadi dia pun pergi ke arah dapur. Dia buka lampu dapur. Dia tengok di atas meja makan kayu ni tak ada barang. Tak ada apa-apalah, cawan tak ada, pinggan tak ada. So dia kata, bunyi apa tadi? Dia tertanya-tanya. Jadi dia kata dia kembali semula ke depan, duduk balik. Waktu dia tengah duduk ni dah tak ada lagi lah bunyi. Lampu dapur dibiarkan menyala. Jadi dia tunggu sampailah pukul 8 lebih, masuk waktu isyak. Dia pun ambil lah wuduk dan kemudian dia solat isyak. Dia solat waktu tu dekat bilik depan tau. Sebab kawan dia kata tidur je lah bilik depan. Sebab bilik depan ada katil macam king punya katil tau. Dulu bilik dia lah dengan arwah isteri dia. Tapi dia kata okey lah, tak apalah, kau boleh tidur bilik tu. Sebab bilik tu ada aircon. So okey lah, dia solat dekat bilik tu. Waktu dia tengah solat ni, tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi air sinki yang dibuka. Sinki dapur tau, dibuka. Jadi waktu dia tengah solat, dia jadi tak khusyuk. Betul tak? Dia tengah solat ni, dia jadi tak khusyuk. Bunyi apa tu kat dapur? Tak apalah, dia pun teruskan solat. Dan kemudian waktu dia dah nak habis solat ni, air sinki tu ditutup. Jadi bila dia habis solat, dia bangun, dia pergi ke dapur, memang tak ada apa-apa lah, bunyi sunyi je rumah tu. Okey, dia pun pergi ke tandas untuk buang air dan kemudian dia kata dia nak terus masuk tidur dekat bilik tidur. Dia masuk ke dalam tandas. Tandas ni dia ada dua tau. Dia asing. Tandas dengan bilik mandi bersebelahan. Lepas tu dinding dia pula tak sampai atas. Jadi bila dia masuk dekat tandas, dia pun buang air lah. Buang air apa semua. Tiba-tiba dia terdengar bunyi shower pula. Shower pula macam ada orang guna di bilik air sebelah. Waktu ni dia tengah buang air, maknanya sunyi lah kan. Dia pun macam senyap. Dia tak adalah dia nyanyi-nyanyi ke apa, tak ada. So dia dengar dekat bilik air sebelah macam ada bunyi orang mandi. Menyebabkan dia dah mula rasa macam gerun tau. Macam serius lah, dah berapa bunyi dah aku dengar ni kan. Lagi satu, rumah tu memang, yelah dulu kawan dia kata kawan dia nak cari penyewa. Tapi sampai waktu yang dia duduk ni tak ada lagi penyewa. So rumah tu dah lama lah kosong kan. Memang yelah adalah jin yang duduk. Biasalah rumah yang kita tinggal lama kan. So bila dia keluar daripada bilik air, dia tengok pintu bilik mandi ni tertutup. Encik Syahrin cakap dia tak tahu daripada mana datang keberanian dia nak tolak pintu bilik air. Jadi apabila dia tolak perlahan-lahan sampai pintu ini terbuka, dia nampak shower ataupun air shower ini masih lagi menyala tapi tiada orang yang menggunakannya. Encik Syahrin pun masuk ke dalam bilik air. Dia cakap dia tutup. Dia takut juga plug tu loose kan. Dia punya kepala pipe tu loose. Jadi dia pun pusing sampai rapat. Air tu pun tak keluar lagi. Maknanya seperti ada orang yang buka pili air tu. So dia kata okey lah. Dia pun dah tak sedap hati. Dia masuk ke dalam bilik tidur. Okey. Lampu kebanyakannya dia buka lah. Sebab dia kata dia dah kena banyak gangguan. Dia pun masuk ke dalam bilik. Dia hanya tutup lampu bilik saja. Dan bilik tu pula taklah terlalu gelap. Sebab cahaya daripada luar memang ada. Jadi dia pun baring. Sambil tu dia layan lah dulu telefon kan. Dengar lagu dan sebagainya. Waktu dia tengah dengar lagu ni, dia cakap dia pun tertidur. Okey, dia tertidur.
Gangguan yang seterusnya ni berlaku waktu dia tidur. Yang mana dia tengah tidur ni, dia terasa seakan-akan katil dia ni ataupun tilam di sebelah kaki dia ni seakan-akan macam tenggelam. Tenggelam seperti ada yang duduk di katil. Tapi Encik Syahrin ni tak endahkan lah. Dia just pejam mata je. Dia kata, biarlah, janji kau jangan tunjuk rupa kan. Dia cakap macam tu. Dia pun pejam mata. Tiba-tiba dia rasa dekat kaki dia macam ada sesuatu yang orang kata lalu. Tapi yang membuatkan Encik Syahrin ni takut adalah benda tu seakan-akan rambut. Seakan-akan rambut yang lalu di kaki dia. Dia dapat rasa tau. So apabila dia rasa tu, masa ni dia kata badan dia dah berpeluh dah. Dia nak buka mata, dia takut. Sebab dia takut ternampak benda tu. Dan gangguan seterusnya berlaku apabila dia terasa seakan-akan, waktu ni dia dah mamai tau. Dia macam dah mamai-mamai ni. Dia terasa di kepala dia seolah-olah macam ada sesuatu yang usap-usap kepala dia. Cuba korang bayangkan perasaan Cik Syahrin pada waktu itu. Dia kata dia dalam keadaan takut yang terlampau. Sampaikan dia kata bila benda tu dah usap-usap kepala dia, dia dah baca tau dalam hati dia surah Al-Fatihah, surah ayat kursi yang dia tahulah, surah-surah lain yang dia tahu. Sampailah gangguan itu tak ada lagi. Dia bingkas bangun daripada katil dan kemudian dia keluar daripada rumah. Menyebabkan apabila dia keluar daripada rumah ni, dia terserempak dengan seorang jiran tau. Jiran yang rumah dia tu sebelah lah dengan rumah orang kata kawan dia ni. Rumah dia rumah taman. So memang dekat-dekat kan. Jumpalah dengan jiran ni. Dia pun jumpa, and then jiran dia cakap lah, kenapa bang? Abang okey tak? Dia cakap itu. Sebab Encik Syahrin macam terjegat depan rumah tau. So Encik Syahrin pun cakap, saya nak tidur kat sini, tapi itulah dah banyak gangguan lah saya kena. Saya pun dah tak tahan lah. Saya tak tahu nak tidur mana. Rasa tidur dalam kereta je kot. Dia cakap macam tu. Jangan macam tu bang. Dia kata, tak apalah abang tidur rumah saya nak. Dia cakap macam tu. So Encik Syahrin ni cakap, tak nak lah saya, segan lah. Awak rumah keluarga. Dia cakap kan. Tak adalah. Yang ada pun mak ayah saya. Adik-adik saya kebanyakan dah keluar bang. Dia kata, saya anak last. Oh iya ke? Tak apa. Malam ni abang tidur rumah saya je. Dia cakap macam tu. Okey. Encik Syahrin pun minta jiran dia ni untuk temankan dia masuk dalam rumah tu, ambil barang-barang lah, macam baju sikit kan untuk dia pakai besok. So dia pun keluar, dia masuklah ke dalam rumah jiran dia. Bertegur sapalah dengan ayah jiran dia ni. Lepas tu adalah mak dia apa semua kan. Dia pun berbual sikit-sikit. Jam waktu tu dah pukul 11 lebih. Tuan rumah pun dah mula nak tidur. Yang tinggal hanya Encik Syahrin dan juga yang anak dia tadi tu, yang dia terserempak dekat luar tu. Diorang pun berbual lah kan. Rumah kawan dia ni dah berapa lama kosong. Jiran dia bagi tahu yang rumah tu dah dekat 6 tahun. 6 tahun kosong, tidak berpenghuni. Selepas saja arwah isteri kawan dia ni meninggal, kawan dia keluar terus tak ada orang duduk rumah tu. Penyewa tak ada, apa tak ada. Dan sejak kebelakangan ni dia cakap kerap. Yang mana dia terdengar daripada rumah kawan dia lah. Yang mana jiran dia bagi tahu bunyi macam orang kata perabot dialihkan. Lepas tu bunyi orang ketuk-ketuk paku dekat dinding. Sedangkan rumah tu kosong tau. Dan kadang-kadang waktu diorang berada di dapur, ini yang cerita ni mak jiran ni lah. Dia cerita dekat jiran ni, waktu mak dia sedang masak di dapur kan, masak apa semua, tiba-tiba dia terdengar di rumah sebelah, rumah kawan Cik Syahrin ni, ada bunyi batu lesung diketuk. Tik, 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 macam ada orang masak. Sedangkan rumah tu kosong. Kat sini terjawablah yang rumah kawan Encik Syahrin ni memang ada gangguan ataupun ada benda lah yang dah menghuni rumah tu. Benda yang kita tak nampak. So malam tu dia tidur di ruang tamu rumah jiran kawan dia ni. Sampailah pagi keesokan harinya. Dia cakap pagi tu dia dah ada keberanian. So dia pun keluar daripada rumah jiran dia lah. Lepas dia sarapan dia keluar.
dia pun mandi siap-siap untuk berangkatlah pergi ke kilang tu. Dalam kereta ni dia ambil kawan dia dulu dekat rumah parents kawan dia ni, baru berangkat ke kilang. Dalam perjalanan dia tanya kawan dia yang kau tak nak Sima ke rumah kau tu, ataupun Rukiah lah kan rumah tu. And then kawan dia kata, kenapa? Tak ada, semalam aku tak tidur rumah kau, sorry. Kenapa? Aku macam kena ganggu lah, dia kata kan. Bunyi kat dapur macam riuh, bunyi benda digerakkan, bunyi air sinki, tiba-tiba air shower terbuka sendiri. Yang paling takut dia boleh sentuh aku tau. Dia sentuh macam dekat kaki, tiba-tiba ada benda usap dekat kepala aku. Oi, aku tak berani. Waktu tu aku keluar. Nasib baik jiran kau ada. Jiran kau bagi aku tumpang tidur rumah dia. Jiran mana? Jiran sebelah rumah, dia kata. Oh, pakcik tu tahu. Dia yang ajak datang rumah ke apa? Tak, anak dia kata. Oh, okey. Oh, yelah, rumah tu pun dah 6 tahun lah. 6 tahun lebih kot. Dah kosong. Lepas isteri aku meninggal je, aku memang selang beberapa bulan macam tu aku terus minta tukar tau, dia kata. So rumah tu dia dah tak tengok-tengok lagi dah. Dia simpan buat aset je lah. Dia nak cari orang sewa ataupun nak cari penyewa. Tapi tak ada lagi. Selama 6 tahun tu mungkin sewa mahal ke tak tahulah kan. Itu wallahualam lah. Dan gangguan itu dekat situ je. Malam seterusnya dia ikut kawan dia ni balik rumah parents kawan dia. Mana tidur rumah kampung lah kan. So tak adalah apa-apa gangguan lagi. Cuma dia cakap gangguan itu sangat memberi ketakutan kepada dia sebab hanya dia seorang je dalam rumah tu. Berlaku apa-apa kepada diri dia, macam dia kena ganggu tu kan, siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu. Dan dia terfikir, kalau waktu benda tu usap kepala dia ataupun benda tu berada dekat dengan dia tu, dia buka mata, macam mana agaknya rupa benda itu. Itu yang menjadikan orang kata tanda tanya lah kepada Encik Syahrin ni sehingga sekarang. Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Dia dirasuk ke tak ada. Cuma itu sajalah gangguan dia. Pada pendapat anda macam mana? Kisah Encik Syahrin ini seram ataupun tidak? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni. Diceritakan berlakunya juga di sebuah rumah. Tapi bukan di negara kita. Ianya berlaku jauh sikit lah. Di satu tempat iaitu di New Jersey, Amerika Syarikat. Kisah dia macam ni. Pengirim kita ni nama dia Puan Kamila. Puan Kamila ni dan juga ahli keluarga dia pergi ke Amerika Syarikat untuk menghadiri hari convocation adik dia yang sambung belajar di sana. Jadi bila dia nak pergi ke Amerika, dia adalah juga macam tengok hotel kan, kat mana hotel yang dia boleh menginap dekat sana. Tapi jarak lah hotel paling dekat dengan tempat adik dia konvo ataupun adik dia ni ambil masa sejam. So jauh lah perjalanan tu. Dia pula orang luar kan, nak sewa kereta apa semua, memang Puan Kamila kata mahal lah. Jadi dia telefon adik dia. Dia bagi tahu adik dia, boleh tak tolong carikan rumah ke, macam homestay lah kira kan. Homestay ke untuk diorang menginap, sebab dia satu family. So adik dia kata tak apalah, dia try tengok. Dia pun telefon, contact lah kawan-kawan dia, ada jumpa rumah. Sebuah rumah memang tak ada orang lah, tak ada orang tinggal. Dan rumah tu memang dijadikan homestay. Okey, kira cun lah. Adik dia pun settlekan pembayaran apa semua. Dia pun just pergi je ke sana. Jarak antara rumah ni dengan college ataupun tempat convocation ni dalam 20 minit macam tu. Kira dekat lah, itu paling dekat lah yang adik dia boleh dapat. Bila dia sampai kat sana, dia kata keadaan rumah ini okey-okey je. Tak adalah terlalu cantik, tak adalah terlalu buruk ke menyeramkan, tidak. Tapi keadaan dalam rumah dia ialah lain lah dengan keadaan rumah kita di sini. Rumah kita kat sini, lampu kita daripada segi pencahayaan memang terang lah kalau kita buka lampu.
Macam di Amerika pula, ada certain kawasan yang mana dapur ke, living room ke, dia punya lampu tu macam lampu berwarna kuning tau. Lampu-lampu romantik macam tu. Pada dia orang mungkin romantik lah, tapi pada kita macam suram kan keadaan rumah tu. Jadi bila Puan Kamila masuk, Puan Kamila tengok ialah rumah ni 2 tingkat. Okey, ada 4 bilik. Dan kesemua bilik berada di tingkat atas. Di bahagian bawah hanya ada living room, ada ruangan dapur dengan ada ruangan untuk laundry, jemur baju. Macam tu. So okeylah, bila dia masuk pada malam yang pertama tu tiada gangguan. Cuma dia kata keadaan dalam rumah tu je lah yang menyebabkan dia orang rasa macam tak senang. Sebab yelah, rumah tu macam suram, lepas tu sunyi. Kawasan rumah dengan rumah pun agak jauh juga jaraknya. Kira ni mungkin kawasan pedalaman lah kot Okey, dia pun tidur. Tak ada apa-apa yang berlaku lah. Keesokan harinya, adik dia je yang pergi sebab ada macam orang kata apa, raptai. Raptai. Jadi dia tinggal dekat rumah lah, dia masak apa semua kan. Malam yang kedua ni yang berlaku kisah seram ni. Yang mana pada malam itu, jam waktu tu dalam pukul 10 lebih waktu tu. Dan nak waktu tidur lah. Jadi Puan Kamila ni, parents dia dengan beberapa lagi orang adik dia dah ada dalam bilik. Bilik ada 4 kan. Jadi mak ayah ada 1 bilik, Puan Kamila ni satu keluarga 1 bilik lah. Lepas tu ada adik-adik dia yang lain 2 bilik ni. Jadi dia kata semua dalam bilik. Waktu ni suami dia tengah mandi dekat dalam bilik air. Okey, dia pula duduk di atas katil. Katil macam queen macam tu kan. Dia ada seorang anak tau. Anak dia dalam lingkungan umur setahun lebih macam tu. Puan Kamila cakap baru je pandai bertatih-tatih dan kemudian baru pandai cakap sikit-sikit. So anak dia pun berjalan lah, tatih keliling katil. Lepas tu dia ni tengoklah anak dia. Tengok je kan, comel je jalan kan. Tiba-tiba anak dia terberhenti tau. Daripada berjalan tu, tiba-tiba dia terdengar macam mungkin dia terdengar sesuatu. Sebab Puan Kamila ni nampak macam anak dia berhenti, lepas tu anak dia macam mencari. So Puan Kamila tanya, kenapa? Dia pun berjalan perlahan-lahan ke depan pintu bilik tu. Menyebabkan Puan Kamila ni cakaplah dengan anak dia, nak pergi mana tu? Jangan keluar. Takut anak dia terlepas ke tangga kan. Sebab turun tangga kan buatnya anak dia kecil lagi, baru pandai tatih kan, tergolek pula kan. So dia panggil anak dia, jangan pergi kat sana, nanti takut jatuh nanti. Tangga-tangga, tak mau, sini. So anak dia ni tercegat depan pintu bilik, pandang keluar. Dan kemudian anak dia senyum, anak dia lambai. Macam tu. Hai kakak. Hai kakak. Dia kata macam tu. Korang bayangkan, Puan Kamila ni, dia terus bangun tau daripada duduk. Dia pergi ke arah anak dia ni. Sebab dia nak tengok kat luar siapa, kot lah adik-adik dia ke kan. Jadi, bila dia keluar, mengejutkan depan ataupun dekat ruangan hall ni, tak ada orang langsung. Sunyi dengan keadaan yelah suram tadi tu, sunyi lagi, terus mendatangkan perasaan takut pada Puan Kamila ni. Anak dia, waktu Puan Kamila pergi kat pintu ni, anak dia masih lagi melambai tau. Seolah-olah dia nampak sesuatu, tapi Puan Kamila tak nampak. Puan Kamila angkat anak dia, letak atas katil, dan kemudian dia ketuk pintu bilik air. Contohlah dia cakap macam ni, abang, lama lagi ke? Tak adalah, dah nak siap dah. Kenapa? Cakap macam tu. Okeylah, tak apalah kalau macam tu. Dia pun keluar daripada bilik. Dia keluar daripada bilik, dia tengok pintu sebelah ni tutup. Jadi dia ketuklah pintu bilik sebelah dia. Rupanya dalam tu semua adik-adik dia dengan suami adik dia, yang mana lelaki je dalam bilik tu. Lepas tu dia kata, okey, kalau lelaki semua tak mungkin lah kan, sebab anak dia kata hai kakak. So dia pun pergi dekat bilik paling hujung. Kat dalam tu ada adik dia yang perempuan yang dah kahwin dengan yang belum kahwin. Dan kemudian yang dah kahwin tu ada anak lah, 2 orang. So anak dia dua-dua perempuan. So dia tanyalah dekat adik dia, anak kau ada keluar bilik tak tadi? Bila? Baru ni? Anak aku baru lepas mandi kak. Kenapa? Engkau 2 orang ada keluar tak? Bila? Ni baru ni. Tak ada, kita dalam bilik je, kenapa? Dia macam nak marah kan. So Puan Kamila kata, tak ada Tak apalah kalau macam tu. Kenapa kak? Adik dia tanya.
So dia kata tak, dia ambil keputusan untuk tak bagi tahulah sebab takut adik dia ni rasa macam takut pula kan nak tidur. So okeylah, dia pun berjalan menuju ke bilik dia. Satu lagi gangguan yang mana dekat bahagian bawah rumah ni, maknanya dekat bahagian living room apa semua ni, dia terdengar ada bunyi suara tapak kaki. Tapak kaki orang. Tapi kat bawah macam gelap-gelap sikit lah kan. So dia pun terus masuk ke dalam bilik dia. Dia tengok suami dia baru selesai mandi. Dia pun cakap dengan suami dia yang dia dengar ada tapak kaki di bahagian bawah. Menyebabkan suami dia terus pakai seluar. Sebab suami dia terfikir satu benda je, orang pecah rumah. Yelah kan, negara orang, tak adalah terfikir hantu ke, tak ada. So suami dia turun dan kemudian suami dia naik balik. Suami dia cakap dekat bawah tak ada orang, tak ada sesiapa pun yang berada di bawah. So okeylah, tak apa. Dia pun cakap dengan suami dia, ceritalah apa yang anak dia lambai apa semua kan. So suami dia kata, ya ke? Anak tunjuk kat mana? Dia tak tunjuk, dia lambai je. Oh ya ke? Waktu ni diorang tengah duduk atas katil tau. Okay. Jadi waktu dia tengah berbual dengan suami dia ni, ataupun Puan Kamila tengah berbual dengan suami dia ni, dekat bahagian bawah terdengar pula macam ada bunyi radio. Dekat bahagian bawah rumah ni memang ada macam radio tau, radio lama macam tu. So dia terdengar pula bunyi radio tu, tapi tak ada suara lah, hanya bunyi macam macam tu, macam tak ada siaran kan. Menyebabkan suami Puan Kamila ni bangun. Dia ketuk pintu bilik sebelah, dia ajak orang kata apa, biras dia untuk turun ke bawah teman. Dan kemudian memang radio tu berbunyi, tak tahu siapa yang on lah sampai sekarang. Dia orang pun tutup radio tu dan kemudian dia orang tidur. Malam tu tiada apa-apa gangguan dan kemudian esoknya dia orang pergilah hari convocation dan sebagainya. Sampailah dia balik ke Malaysia. Jadi malam kedua ni lah gangguan, tak tahulah berpuncanya daripada mana kan. Siapa yang on radio tu ke memang menjadi misteri. Yang paling mendatangkan ketakutan kepada Puan Kamila ni adalah anak dia melambai tu. Bila dia tengok tak ada orang. Dan anak dia pula lambai, hai kakak tu, dia pandang macam ke arah atas. Hai kakak. Macam tu. Jadi Puan Kamila kata, adakah anak dia nampak macam ada sesuatu yang melekat dekat shilling ke? Kan? Ataupun benda tu tinggi ke? Puan Kamila tak tahu sebab dia tak nampak. Anak dia je yang tak tahulah apa yang dia nampak. Tapi yalah, takutlah pengalaman seram ni untuk Puan Kamila. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Puan Kamila ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Siapa agaknya yang anak dia nampak? Untuk kisah seram kita yang ketiga dan keempat ni pula diceritakan oleh seorang pengirim. Yang mana nama pengirim kita ni iaitu Encik Jeffrey. Encik Jeffrey ni dia bekerja sebagai pemandu kereta api. Pemandu kereta api kita panggil pemandu kot tak? Jadi dia yang mengemudi lah sebenarnya cerita. Dia mengemudi kapal. Dia bawa kereta api tau. Dan dia nak kongsi dua kisah seram lah. Mana kisah yang pertama ni, pada waktu itu dia dalam trip tau untuk hantar satu barang daripada Kuang di Selangor pergi ke Ipoh, Perak. Masa tu dia bawa kereta api ni, belakang dia barang lah, mungkin lah batu-batu ke ataupun yalah barang-barang yang lain kan. Memang tak ada penumpang. So yang ada hanya dia berdua saja yang bawa kereta api ni. Dalam perjalanan ni memang dia bergerak waktu tu malam lah, dekat pukul 12 macam tu. Dia mulakan perjalanan dia sampailah pukul 2 lebih pagi. Jam waktu tu dalam pukul 2 lebih pagi. Sebelum tu tak ada apa-apa berlaku lah. Cuma yelah kawasan jalan kereta api memang sunyi lah kan. Hanya ada lampu pada train ni je lah. Jadi dia cakap dalam perjalanan waktu tu pukul 2 lebih pagi, sedang dia berbual dengan kawan dia. Berbual dengan kawan dia lah, dia berdua je.
bual pasal kerja kan. Sambil tu dia teman yang seorang jaga, seorang lagi akan temanlah bual. Nanti yang ni pula jaga, dia bertukar-tukar. Tengah dia berbual ni, tiba-tiba kawan dia terperasan. Okey, kawan Encik Jeffrey ni perasan di tengah-tengah rel kereta api ni seakan ada susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri. Menyebabkan mereka ni agak terkejut lah bila kawan dia nampak. Kawan dia macam, ada orang, dia cakap macam tu. Encik Jeffrey ni pun bangun daripada duduk dia ni, tengok ke bahagian depan. Memang betul, nampak ada satu susuk tubuh wanita tadi yang dah tak jauh dah dengan kereta api ni. So Encik Jeffrey cakap, untuk break kereta api ni, dia tak macam kereta kan. Walaupun dia break habis pun, masih lagi akan lajak. Dia tak akan berhenti terus. Jadi bila benda tu lajak, sampailah langgar susuk tubuh yang berada betul-betul di tengah jalan tadi. Tengah rel tadi tu. So bila dia dah langgar, diorang dah gauk kepala dah. Sebab tak sempat kan. Waktu dia dah break tu pun, walaupun lajak tapi laju juga. Sampailah train ni berhenti, Encik Jeffrey dan juga kawan dia keluar daripada kabin ni. Dia keluar daripada kabin, dia jalanlah ke bahagian belakang. Seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Dengan lampu suluh apa semua, dia pun jalan. Sambil tu dia suluh lah dekat bawah kan. Dia masa tu dalam kepala dia tak tahulah macam mana rupa jasad tu kan. Yelah dah kena langgar dengan kereta api kot. So dia pun berjalan dengan kawan dia tu. Agak jauh jugalah daripada kabin ni. Tiba-tiba kawan dia cakap, Jeff, jom. Dia cakap macam tu. And then Encik Jeff ni pun tanyalah kawan dia, kenapa? Jom. Kawan dia berlari pergi ke arah depan, nak pergi menuju ke arah kabin lah. Bila kawan dia dah lari, dia pun larilah sekali kan. Dia lari naik ke kabin dan kemudian dia cakap dengan kawan dia yang mana, apa yang kau nampak? Tiba-tiba kawan dia cakap, kita jalan dulu. Diorang pun mulakan balik perjalanan. Waktu train ni dah berjalan kan, Cik Jeff tanya lagi sekali, apa yang kau nampak? Tadi waktu aku tengah suluh-suluh bawah, maknanya bawah gerabak tadi tu, dia macam nak carilah kan mana jasad tu. Cari. Tiba-tiba dia nampak ada satu susuk tubuh yang seakan-akan macam menyarap ke merangkak, macam tu. Kepalanya keluar sikit daripada gerabak ni, pandang tepat ke arah kawan Encik Jeff ni. Dengan muka yang sangat, dia kata dalam email, menyeringai. Matanya merah, pandang ke arah ni. Memang menyeramkan lah. Itu yang menyebabkan kawan Encik Jeff ni terus lari ke depan. Sambil tu panggil Jeff ni supaya terus lari kan. Yang Encik Jeff ni terpinga-pinga sebab dia tak nampak. So bila dalam kabin dia orang dah bercakap pasal benda tu, barulah Encik Jeff kata, okey tak apalah, teruskan je perjalanan. Sampai saja ke Ipoh, dia kontak kawan dia yang berada di Kuang. Staff juga yang berada di Kuang untuk cek lah laluan tadi tu. Cek laluan apa semua. Tapi memang tak ada satu pun mayat ataupun orang kata jasad yang ditemui di tengah-tengah rel ni. Maknanya dia orang pastilah itu bukannya orang lah, itu adalah gangguan. Tak pastilah itu apa sebab benda tu macam laju je. Nak kata Pontianak pun, aku tersebut pula 12. Yelah nak kata macam, yelah Kak pun benda tu laju kan, terus macam langgar kan. So dia kata tak tahulah apa dia. Dia mula-mula ingatkan orang lah yang berada di tengah jalan. Tapi bila dia cek balik, rupanya bukan. Benda itu adalah gangguan. Dan itu adalah gangguan dia yang pertama lah. Gangguan dia yang kedua pula, waktu tu dia dalam perjalanan daripada Ipoh menuju ke Selangor. Ke mana tempat dia saya tak pastilah, cuma dia tulis Selangor je. Dia bawa simen pada waktu tu. Dia memang bawa barang bawa logistik punya lah. Jadi dia memang tak bawa penumpang. Yang ada kat belakang adalah simen, beberapa gerabak pada waktu tu. Daripada Ipoh dia bertolak sampai ke Selangor. Bila sampai je ke Selangor, dia akan berhentilah dekat kawasan macam kilang tu kan. Jadi diorang akan loading. Loading ni bukan kerja Encik Jeff lah, orang lain lah yang buat. Tapi nak tunggu diorang loading, nak tunggu kerani, orang kata kerani kerani kilang ni keluarkan invoice apa semua, makan masa dalam 3 jam. Lama kan? Yelah,
gerabak tu besar mana pula kan. So bila dah selesai waktu dia orang tengah nak loading, lepas tu kerana dia nak keluarkan invoice ni, 3 jam tu masa yang agak lama, menyebabkan Encik Jeffrey ni ambil keputusan untuk tidur sekejap dekat dalam kabin. Jadi waktu Encik Jeff sedang tidur dan berehat ni, dia cakap dia terdengar macam ada suara panggilan nama dia. Yang mana suara itu digambarkan mendayu-dayu. Okay, contoh macam Jeff, 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 macam tu. Tapi suara tu suara perempuan. Menyebabkan Encik Jeff ni tersedar lah, macam nak sedar. Dia nak buka mata tau. Tapi badan dia tak boleh bergerak. Seolah-olah macam ditindih oleh sesuatu. Habis berpeluh badan dia. Ini Cik Jeff tulis lah. Berpeluh badan dia dan kemudian dalam hati dia baca. Masa tu dia baca surah Al-Fatihah. Dia baca berulang-ulang kali sampaikan benda tu tak ada lagi. Tangan dia boleh bergerak. Bila dia sedar memang dia kata peluh di badan dia macam orang curah air. Kira banyak lah. Jadi bila dia tersedar ni, dia pun tengok ke sebelah dia, ada kawan dia. Kawan dia waktu tu ketawa je tengok dia. So dia tanyalah dengan kawan dia ni, kenapa kau ketawa kan? So kawan dia kata, kau kena tindih dia kata. Mana kau tahu? Kau berani tidur kat sini dia cakap macam tu. Kenapa? Cuba kau tengok dekat sana tu. Kawan dia tunjuk. Kawan Cik Jem ni tunjuk lah. Dekat satu kawasan ni, ada kubur. Kubur ataupun kubur lama lah, senang cerita. Jadi Encik Jeff kata, bila masa kubur tu ada dekat situ? Dah lama dah kubur tu ada dekat situ. Aku tak berani tidur kat sini. Kalau setakat orang kata rehat-rehat boleh lah, tapi tidur tak berani lah. Kau berani tidur, dia kata kan. Mungkin Encik Jeff ni tak tahulah kot kan cerita yang ada dekat situ. That's why dia berani dia tidur. Yelah, lagi pun 3 jam nak menunggu. Tengok handphone pun takkanlah sampai 3 jam, betul lah. So itulah gangguan dia yang kedua. Yang mana yang pertama tadi dia macam terlanggar sesuatu dan kemudian ternampak kelibat di bawah gerabak seolah-olah macam sesuatu yang sedang merangkak. Dan kemudian yang kedua pula berlakunya sewaktu dia sedang tidur. Mungkin hari yang berlainan ke saya tak pasti, ataupun hari yang sama ke. Tapi yang kedua ni pula dia tengah tidur, tiba-tiba dia terdengar suara. Ada orang panggil nama dia dan kemudian dia ditindih. Itu adalah gangguan yang dia alami lah sewaktu dia bekerja sebagai pemandu kereta api ni. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Jeff ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya storykan dekat anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang nak berkongsi kisah anda dengan Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang akan tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Kalau anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya storykan dekat anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Akan ada lebih banyak lagi kisah seram yang saya akan storykan dengan anda. Thanks for watching. Assalamualaikum. See you.